على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. وبعد، قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita matan ke-32 ke surat 9. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakallimun summa sifatu zati laysat bighairi au bi'aini zati. Mutakallimun summa sifatu zati laysat bighairi au bi'aini zati. Mutakallimun summa sifatu zati laysat bighairi au bi'aini zati. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهما به تعلقت. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهما به تعلقت. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهما به تعلقت. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لا لكن عم ذي. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي. وعم أي ضن واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. وعم أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. وعم أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. متكلم ثم صفات ذاتي ليست بغير أو بعين الذات. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهما به تعلقت. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عم ذي. وعم أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. InsyaAllah sambung kita setelah kita selesaikan yang terdekatnya mengenai sifat maknawiyah. Yang mana sifat maknawiyah ni lazim daripada sifat ma'ani. Khas kita nak sambung ni pembincangan mengenai perbezaan antara zat dan sifat. Dengan apa yang telah kita bicara, tengok sekali lalu, bahkan huruf kita bicara pun memang zat dan sifat ni berbeza. Macam mana pun nak faham betul-betul khasnya dalam bab ketuhanan supaya tak jadi keliru kat kita, mesti faham betul-betul kedudukan zat dan sifat ni. Apa dia zat, apa dia sifat. Dari segi ta'rif, zat dia ma qama bi nafsi. Zat dia lah mesti maqama, barang yang qama bi nafsi. Kalau sifat maqama bil ghair, itu takrif. Itu satu definisi yang wajib kita dengar, khasnya bila bicara ilmu-ilmu maqulat, itulah takrif diberi dalam mendefinisikan apa dia zat, apa dia sifat. Sifat maqama zat maqama bi nafsihi. Maqama binaf maqama, lama tak baca nak lupa lah. Maqama bizati, lupa binafsihi qama maqama bil ghairi. Lupa lah syair tu. Allahumma salli alaihi wasallam.
Ta'rif kau sebut dengan kalam nasar je, zat ma qama bi nafsihi. Zat ma qama bi nafsihi. Sesuatu yang diri sendiri. Maksud qama bi nafsihi ni maksudnya dia ada ain zat, ain maujud. Dengan bahasa lain, ma qama bi nafsihi ni, zat ni dia marjul asma wa sifat. Dialah tempat apabila satu sifat ataupun nama disebut akan dirujuk kepadanya. Marji' asma wa sifat, tempat rujuk nama dan sifat. Maksudnya bila sebut satu nama pasti akan ada tempat rujuknya, tempat di mana ia akan dirujuk. Kita akan refer at siapa kan? Refer to siapa. Kalau kita kata meja, nama mana meja? Ini meja. Jadi inilah zat meja. Meja tu nama. Sifat meja, apa dia meja? Meja ni itu alat gagas perabot yang digunakan untuk meletakkan sesuatu barang yang biasanya dipadankan dengan kerusi. Macam itulah bahasa sekali lalu kan. Itu sifat. Jadi setiap sifat, pencirian ataupun nama sesuatu, dia mesti ada zat yang kita akan rujuk kepadanya. Itulah zat. Jadi bila zat dia mesti qama bi nafsihi. Pasal apa ma qama bi nafsihi? Asal terjemah sesuatu yang ada dengan diri dia sendiri. Murad atau dikenaki dengan ma qama bi nafsihi ni, dia ada ain zat. Dia ada zat, dia ada diri dia. Itu yang kata, dia ada marji' dia. Maksudnya dia ada, kalau bahasa ke makhluk ni, dia ada bendanya. Itulah zat. Kalau oksigen walaupun gas, tapi dia ada zat dia. Oksigen nama satu molekul gas yang terdiri daripada dua unsur oksigen bercantum membentuk satu molekul. Itu kot bahasanya. Apa tu? Itulah zat oksigen. Oksigen nama. Jadi mesti ada zat oksigen. Jadi zat ni, itulah dia panggil, dia ada ainnya, ada bendanya kan? Yang tu yang istilah yang disebut, dia ialah ma qama bi nafsihi. Itu zat. Bagi faham takrif dulu, baru nanti akan kita bicara ke Allah Ta'ala. Pasal ke Allah Ta'ala pun bicaranya zat sifat. Makhluk pun atas kita bicara zat sifat. Cuma bicara ke makhluk ni atas disiplin dan adab ilmu. Bahkan dia satu kawaid untuk memudahkan kita faham pembahasan ni ke makhluk ke Allah Ta'ala. Biasanya ke makhluk kita tak istilahkan zat dan sifat. Jadi sebagai permulaan saya sebut macam itulah takrif. Ke makhluk ni biasanya kita akan gunakan istilah jisim dan arat. Memang dah jadi muruh macam itulah bahas. Ke makhluk ni dia akan panggil jisim. Meja. Mana jisim meja? Ni jisim meja. Macam mana jisim meja ni apa? Dia lah zat meja lah. Dia lah ain meja lah. Dia adalah nafs meja. Diri meja tu apa dia? Itu yang istilah lain, dia lah jirim meja. Meja ni lah MEJA, meja, bukan meja meja pangkat, meja bahasa Inggeris tu. Meja. Kalau ni mikrofon nama ni. Mana mikrofon? Ni mikrofon. Jadi mikrofon dia. Ni rujuk ke dia. Ada zatnya, ada ainnya, ada bendanya, ada ketuinya. Nah, kalau ke makhluk dia ain, benda, ketui, arat, jisim, jirim, itu makhluk. Kalau ke Allah Ta'ala tak dibahasakan gitu, pasal Allah bukan jirim, jisim. Atas istilah yang dipakai zat. Atas istilah yang dipakai juga ain marji', diri zat yang akan dirujuk kepadanya. Jadi bila disebut Allah, nama mestilah menunjukkan ada Tuhan punya nama. Mesti ada. Tak ada benda dalam dunia ni dia hanya ada nama semata-mata, melainkan mesti akan ada zat yang akan dirujuk. Cuma zat yang bila kita sebut satu nama tu, khasnya pada makhluk ni, dia ada ke tak ada tu, yang tu tengok di atas
penamaan tu satu, dan dia ni realitinya ada tak ada. Satu hal lah. Memang nama kan buahnya macam tak? Toyol ke hantu raya ke, memang ada. Kalau ada, memang ada lah. Ada benda yang disebut nama tapi tak ada dalam kenyataan ni. Apa dia? Naga yang keluar api daripada mulut dia. Memang ada ke? Nama ada. Zat yang akan dirujuk padanya ada. Tapi memang ada ke naga? Memang ada ulama kita bahas pun. Dia kata tu adalah nama yang tak ada realitinya kat dunia. Pasal apa? Tak ada makhluk yang boleh bertahan dengan api. Tak ada. Tak ada makhluk yang boleh bertahan dengan api. Besi pun lebur. Untuk ada ke benda hidup yang boleh keluar api daripada mulutnya, yang dia adalah tempat keluar api. Boleh faham saya sebab apa? Tambah pula dia sentiasa keluar api. Tak lebur ke mulut dia? Tak melecur ke mulut dia? Boleh faham? Tak ada makhluk yang boleh tahan dengan api tau. Try tengok. Siapa try tengok? Siapa yang tak boleh tahan dengan api. Jadi memang ada ke makhluk bernama naga yang boleh keluar api daripada mulut? Kalau keluar asap daripada mulut, itu tak akan. Itu banyak. Itu saya panggil orang merokok, saya panggil naga tu. Naga asap boleh lah. Naga api tak ada. Naga berapi tak ada. Saya nak cerita apa ni? Sebut nama benda mawjud tu satu hal. Tapi nak sebut marjek nama tu, benda ada ke tak ada tu, zat dia. Saya nak bicara zat tu. Jadi zat maqama bi nafsi, atau zat ni ialah marjek asma wa sifat. Itu zat. Dan seterusnya nak bicara sifat. Sifat ni ialah maqama bil ghairi. Maqama bi zat, bahasa senang gitu. Memang tak ada asal sebut dalam kitab. Antaranya sifat ni apa? Dia maqama bil ghairi ataupun maqama bi zat. Sesuatu yang berdiri di zat, sesuatu yang ada di zat, sesuatu yang sabit di zat. Itulah dipanggil sifat maqama bil ghair. Masuk ghair tu zat. Satu takrif dia lagi senang, maqama bi zat, senang. Maqama bi zat. Dengan istilah lain, kalau tengok sekali lalu, apa dia maqama bi zat ni? Apa yang ada kat zat? Kalau kita mikrofon, okey, mikrofon nama, ini ain mikrofon. Apa yang ada kat mikrofon ni? Dia alat untuk membesarkan suara. Berbentuk silinder. Kan kita boleh mencirikan dia, boleh sebut dia warna dia hitam. Di kepala dia ada span. Dia lah mikrofon atas namanya ni. Ini mikrofon yang ni, mikrofon meja. Mikrofon ni lain pula. Tak ada span pun. Yang ada span adalah ni yang tak ada span pun. Ada yang wireless mikrofon, ada yang with wire, ada yang without wire, ada yang macam-macam hal lah. Macam ada table mikrofon, ada clip mikrofon. Jadi yang tu, yang nama dia berbeza tu pasal apa? Pasal pencirian yang berbeza pada dia, yang qama binafs, si zat tu berbeza. Yang itulah menunjukkan perbezaannya sifat dia. Boleh faham saya cakap macam tu? Boleh ngerti? Nanti cakap Melayu ni saya tak syarah dengan Arab lagi ni. Nak bagi faham, itulah sifat. Jadi sifat ni kalau kita perhati, berdasarkan Allahumma salli alaihi, berdasarkan takrif, zat lain, sifat lain lah. Zat apa? Maqama bi nafsihi. Sifat apa? Maqama bi zat. Lain lah. Boleh faham kan? Lain kan? Tapi kalau orang kata mana mikrofon ni, mikrofon ni kalau apa? Hitam. Mana hitam mikrofon? Mana hitam mikrofon? Mikrofon ni lah. Bukan hitam mikrofon ni satu benda yang asing daripada mikrofon. Pandang pada sudut realiti, hakiki. Sebenarnya apa sifat tu? Sifat tu zat tu lah. Cuma tengok sudut lain. Pandang, kalau saya selalu gunakan istilah zat dan sifat, dia berbeza dari sudut takrif, definisi. Berbeza dari sudut siapa marjek dia, nak rujuk ke siapa. Zat dia qama bi nafsi, ain sesuatu. Sifat
Maqama bizat, dia sesuatu yang nak mencirikan zat, dia kamalatu zat, ataupun dia adalah apa disebut, sifat tu, dia wasfun lizat. Nama pun sifat. Bahasa Melayu, Arab tak ada pun sifat juga. Tu yang bagi kamalatu zat. Sifat ialah kamalatu zat, sesuatu yang menyempurnakan zat. Zat ni kalau kita sebut sesuatu, dia tak akan sempurna, melainkan nak kenal dia supaya dia kamal, mesti datang dengan sifat. Kipas, mana kipas? Macam mana nak cerita kipas? Takkan kipas gitu je. Macam mana nak faham kipas supaya kamal kita faham ni kipas, bukan lampu, bukan tiang, bukan meja, bukan kursi, bukan apa benda. Apa dia? Mesti ada sifat dia. Jadi sifat ni kamalatu zat, itu sifat. Jadi satu sudut, satu definisi sifat ni kamalatu zat. Satu sudut sifat ialah maqama bizat, apa yang ada di zat, itu adalah sifat. Jadi berdasarkan definisi, zat dengan sifat lain. Sifat maqam, zat maqama binafsi, sifat maqama bil ghair, maqama bizat, lain. Tapi pada hakikatnya zat dengan sifat ni sama. Yang tu min haitsul haqiqah, min haitsul haqiqah, pandang pada sudut realiti, zat dengan sifat ni sama. Hiya huwa hiya. Saya sebut sekali lalu, itulah panjang sangat nak sebut. Dan sifat kita bicara ni sifat mana? Sifat zat. Kalau sifat salbiah lain, sifat nafsiah satu hal, dan ini takrif dia. Ni kita bicara ni sifat zat. Maksudnya atas nama sifat ada istilah sifat zat, ada sifatul af'al, ada sifatul infial. Dia punya panjang ni bicara situlah. Boleh dipanjangkan, tapi asal matan ni tak sebutlah perbincangan macam tu. Dan bila dia sebut yang ni takrif yang kita bicara ni, yang ni sifat apa? Yang ni sifat zat. Ada sifat dia panggil sifat af'al, ada sifat infial, khasnya pada Allah Ta'ala. Pada makhluk tak bicara sifat-sifat zat, sifat af'al, sifat infial. Ada pengkategorian itu, tapi tak ada kepentingan nak bicara ke dia. Pasal kita bicara bab akidah ni paling besar nak mengenal Allah Ta'ala. Macam mana pun, memang nak sempurna dia kenal juga ke makhluk. Ada istilah sifat zat makhluk, ada sifat af'al makhluk, ada sifat infial makhluk. Dengan tu kita boleh beza apa dia sifat zat Allah Ta'ala, apa dia sifat af'al Allah Ta'ala, apa dia sifat infial Allah Ta'ala. Kena sebut juga rasanya lah. Macam mana pun saya sebut ni dulu. Jadi asal ta'rif kita yang sebut dalam matan ni, dia kata summa sifatuz zati, yang berkata-kata tu kalau ikut lepasnya pelajaran. Jadi hujungkan sifat nafsiyah tu dengan mutakallim. Itu noktah bermula. Yang ni mula cakap, yang ni kita nak begin a new words, new sentences, hujung putih sikit. Nak mula pada ayat baru. Bahasa Arab antaranya digunakan summa dengan makna wow. Tu pun summa di sini dengan makna wow. Pasal apa? Summa ni gunanya after that, selepas itu. Amma ba'du wa ba'da zalik, kalau ikut bukan ada ba'da zalik apa tentang sifat zat sifat ni. Yang ni cuma uslub perpindahan setelah bicara sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah sampai mutakallim, nak bicara pula beza antara zat dengan sifat. Jadi kalau asal matan summa sifatu zati laysat bi ghairi au bi aini zati, summa tu dengan mana waw, dengan mana ibtida', ataupun summa ibtidaiyah, bukan summa dengan mana huruf di harfun dalun ala tartib wa taqib, tartib wa tarakhi. Dia ada takrif dia, saya panjang sangat nanti saya syarah nahwu, serabut pula kan. Kalau orang dah biasa ngaji tak apa,
Yang tu kepuasan dia. Tapi kalau orang tak biasa mengaji, bercabang-cabang pula kepala otak nanti. Dia orang kata apa? Tersentap habis neuron otak kan, pasal tak biasa dengar. Okey, sikit lah bahasa-bahasanya tu kadang nak mengajar susah tau. Berbayang orang nak ajar ada 10 level, hampa nak bagi semua orang faham. Dia nak ajar tengok, saya nak tengok apa ajar macam mana. Satu tertib mengaji ni dengar je. Istimewa pondok ni apa dia? Tok guru dia akan bagi semua orang ada habuan dia, biasanya lah. Orang lama ada habuan dia, orang baru ada habuan dia. Gunakanlah apa yang dia ajar tu untuk menciduk, mengambil tahap masing-masing. Style pondok dia macam tu. Kalau kita ngaji style kelas nizami ni, kelas 1, kelas 2, kita akan cerita tahap dia lah. Tapi kalau pondok ni macam level ni, dia akan bagi semua orang akan dapat apa masing-masing. Orang baru cara orang baru, orang lama cara orang lama. Satu pondok dia boleh ada 10,000 pelajar, tak ada masalah, seorang guru. Pondok dia boleh macam tu. Tu orang pelik. Bayang sahabat punya ramai, Rasulullah seorang. Tak sebut kata prinsip guru yang macam ni, macam tu lah kan. Kita mudir apa satu sistem tu, sistem nizami. Lain hal, saya panjang lagi ke sana. Jadi asal bicara dalam matan ni summa, saya dah cerita summa sekali lalu. Dia kata sifatul zat, bermula segala sifat-sifat zat Allah Ta'ala. Dalam kitab ni khasnya atas kita bicara sifat 20 ni, sifat-sifat zat dengan apa telah kita bicara, tiada lain sifat zat melainkan dia adalah sifat ma'ani. Apa dia? Qidam astagfirullah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu. Itulah dipanggil sifatul zat. Sifat zat. Sifat zat dimaksud dalam ni adalah sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itulah sifat zat. Satu nama lain sifat ma'ani, sifat zat. Nama lain sifat ma'ani dia panggil sifatun wujudiyatun. Nama dia, nama. Sifat nafsiyah ma'ani ni juga nama lain dia sifatun subutiyatun. Juga dia panggil sifatun qadimatun, azaliyatun. Saja saya nak tunjukkan nama-nama yang ada pada dia. Nama tu menghuraikan dia. Dah nama pun nama. Nama ni mesti ada marji' zat yang akan dirujuk. Marji' dia kat mana? Nak rujuk dia bicara mana? Jadi sifat tu zat, baik. Tu sifat-sifat zat Allah Ta'ala. Maksudnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Saya tanya gini dulu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni Allah Ta'ala ke? Sifat Allah Ta'ala. Allah tu apa? Allah tu nama bagi zat dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni, ini sifat yang sabit di zat dia. Boleh faham saya cakap itu? Boleh. Itu sama tak zat dengan sifat? Sama. Lainlah. Tu yang dia kata sifatul zati laisat bi ghair. Okey. Kita ambil dia punya perkataan dulu. Dengan saya tanya tu jelas dah nak menunjukkan bahawasanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sifat Allah Ta'ala. Itu pandang pada sudut tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam bukan Allah Ta'ala. Allah tu bukan zat Allah. Allah tu nama dia. Boleh faham itu? Baik, kalau itu Allah lain, nama dia lain lah. Pandang pada sudut definisi memang lain lah. Min haisul wasf, min haisul ta'rif, min haisul wasfi, lain lah. Zat lain, sifat lain. Tapi kalau kata Allah, siapa maksud kita tu? Mestilah zat Allah, rujuk pada zat. Jadi tak lain bila kita sebut Allah tu melainkan maksudnya zat Allah. Begitu juga kita sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam atas nama sifat dia sifat Allah. Tapi siapa kudrat tu? Allah lah.
Yang tu yang atas kita belajar lepas, bila kudrah tu adalah Allah sebenarnya, itu zat yang bersifat dengan kudrah, dia ialah qadir. Tu yang kita bicara manawiyah itu. Pasal bila subut, iza sabatal qudrah fahuwa sabita lahu ta'ala qudratun fahuwa qadir. Apa makna qadir? Qadir tu ialah zat, nama bagi zat Allah yang mempunyai sifat qudrah. Kalau itu qudrah dengan Allah ni asing ke? Itu yang kita belajar dengan maknawiyah lepas, nak menunjukkan bahawasanya qudrah tu maksudnya dia adalah sifat yang bila sabit sifat di zat Allah Ta'ala, maka Allah qadir, sabit iradat pada Allah, Allah murid. Jadi begitu juga seterusnya lah. Allah sabit ilmu dia alim, sabit hayat pada Allah Ta'ala, dia hayyun, sabit sama pada Allah Ta'ala, dia sami', sabit basar pada Allah Ta'ala, dia basir, sabit kalam pada Allah Ta'ala, fahuwa mutakallim. Jadi bila kata Allah mutakallim, maksudnya ada sifat kalam pada dia. Adakah mutakallim ni dengan kalam ni lain? Adakah sami' dengan sama' tu lain? Adakah basir dengan basar tu lain? Adakah hayyun dengan hayat tu lain? Adakah alim dengan ilmu tu lain? Adakah murid dengan iradah tu lain? Adakah kudrat qadir dengan kudrat tu lain? Yang tu yang dia kata, kalau pandang pada sudut itu, sifat dan zat bukan benda lain. Pasal bila sifat sabit di zat, maka dia akan terbentuk dengan satu istilah je, maknawiyah. Itu saya nak ambil faham dengan maknawiyah yang lepas kita belajar. Maka zat yang bersifat tu huwa hiya. Maksudnya apa? Allah bila dia sifat kalam, fahuwa mutakallim. Jadi siapa mutakallim? Allah lah. Mutakallim tu dah menunjukkan zat yang bersifat kalam. Kalau atas kita bicara kudrat, Allah qadir. Apa maksudnya? Allah zat Allah yang bersifat kudrat, qadir. Allah murid, zat Allah yang bersifat dengan iradah. Alim, maksudnya zat Allah yang bersifat dengan ilmu. Hayyun, maksudnya zat Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Itu yang nak faham laisat bi ghair atau bi aini zati ni, kena faham pelajaran lepas. Kalau saya sebut gini, yang saya dah sekali lalu juga sebut, saya kata blender kan. Pasal blender ni alat yang boleh blend kan. Alat yang boleh blend, kerja dia blend. Blend tu PL dia. Blending tu continuously waspi yang kita akan nisbah pada dia selagi dia boleh berfungsi, dia blending. Bila alat tu dia boleh blending, dia blend, can blend something, kita panggil dia blender. Boleh faham? Jadi blender dengan menatang tu lain ke? Menatang tu panggil blender lah, menatang tu blender tu lah kan. Tujuan nak cerita apa? Zat yang bernama blender tu asing ke blender tu dengan blend? Tak asing. Tang tu sifat tu zat laisat bi ghair. Dia bukan ghair, dia bukan zat. Khasnya sifat tu zat ni yang atas kita bicara sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani maksudnya sifat yang subutiyah, sifat yang qadimah, sifat azaliyah, sifat yang subutiyah pada Allah Ta'ala. Macam mana subut zat, macam itulah subut sifat. Macam mana subut sifat zat ni, macam itulah subut zat. Maka dia bukan lain daripada ainul zat. Satu atas nama beza, zat yang bersifat kudrat. Kudrat sabit di zat, fahuwa qadir. Pandang pada sudut manawiyahnya, hakikinya, zat yang bersifat ma'ani, maka
sifatul zat laisat bi ghair, dia bukan lain daripada zat. Bahasa lain, sifat zat tu bukanlah lain daripada zat. Tanya bi'tibaril haqiqah, dengan pandang pada sudut haqiqah, realitinya. Min hasabil haqiqah atau bi'tibaril haqiqah, pandang pada sudut realitinya, siapa dia, kudrat dan Allah tu. Bila Allah bersabit sifat kudrat, dia ialah qadir. Sifat zat bukan lain daripada zat. Kalau agak susah sifat tu, kita sebut apa? Buat nama Pak Syekh, kita ambil nama Pak Syekh seorang. Pak Syekh siapa Pak Syekh? Ni Pak Syekh nama. Nama tu siapa apa? Nama zat dia. Nama zat dia. Pak Syekh, mana Pak Syekh? Pak Syekh dengan ainnya lain-lain ke? Pandang ni nama, ni orangnya. Tapi siapa Pak Syekh tu? Ni. Pandang dengan zat yang memang dengan tu bernama itu, zat yang bernama itu, dengan nama itu sabit dia itulah, maka akan dirujuk ke dia. Pandang pada sudut hakikinya, siapa dia Pak Syekh tu, inilah orangnya. Pandang sudut tu, sifat tu zat. Saya bagi contoh tu nama. Nama tu tak lain daripada tuannya. Itu yang dia kata sifatu zat bukanlah lain daripada zat, atau ain zat. Begitu juga sifatu zat, dia bukan ain zat. Macam mana boleh bukan ain pula? Pandang pada sudut, dia mesti ada intibarat. Pandang pada sudut ta'rif dan definisi. Zat lain, sifat lain. Zat lain, nama lain. Nama ialah nama. Nama ialah kamalatu zat. Zat ialah ain zat yang qama bi nafsihi, sifat yang qama bi zat. Pandang pada sudut tu, zat dan sifat berbeza. Boleh. Tapi jadi nak ingat apa? Sifat zat bukanlah lain daripada zat. Fil haqiqah, pada realiti. Satu maklumat. Yang kedua, sifat zat bukanlah ain zat min haitsu ta'rif, dari sudut definisi. Allah. Lepas tu dia ada pembahasan khas lah, atau pembahasan ulama. Yang ni pun kalau kita belajar level kedua, level ketiga, panjang pembahasan pasal antara besar kita belajar tauhid ni, belajar beza zat dengan sifat lah. Pasal Allah kita tak boleh kenal idrak hakikat zat dia, tapi kita boleh idrak sifat dia. Dan kita boleh idrak sifat dia melalui makhluk dia. Dan semua makhluk dia adalah sifat dia. Panjang tu, iaitu level 3, level 4 tu belajar. Level mula-mula ngaji tauhid ini ada dulu. Bagi boleh beza. Juga kalau saya sebut sekali lalu, very light knowledge perbezaan zat sifat. Kita sebut misalnya zat dengan sifat. Kalau nisbah ta'akul berfikir, siapa dulu? Zat dulu ke sifat dulu? Ke sama-sama? Dia takkan sama. Berdasarkan ta'rif, definisi, zat mesti muqaddam, sifat mesti muakhar. Sebut zat dulu, sifat muakhar. Itu pun bukan nisbah wujudi, bukan nisbah ada. Nisbah rutbah, pangkat aja. Nisbah pangkat dia. Tapi sebenarnya zat apa dan sifat dah ada. Zat mesti ada sifat. Sifat tak boleh ada dengan sendirinya, melainkan sifat mesti sabit di zat. Ada zat mesti ada sifat. Tapi
Kalau nak sebut, orang tak sebut sifat dulu. Orang masih sebut zat dulu. Orang masih sebut zat dulu, baru sebut sifat. Kan? Dia tak tasawur pun, orang tasawur zat dulu. Baru dengan zat tu akan faham nama dan ada sifat. Satu, di atas ciri pertama ni, zat muqaddam, sifat muakhir. Nisbah pangkat. Juga zat wahid, sifat kasir. Zat satu, sifat boleh banyak. Kan? Allah zat dia khas bicara Allah Taala satu. Sifat dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Memang sifat Allah Taala banyak. Taklah sifat banyak menunjukkan berbilang zat. Bukan. Pasal marji' semua sifat, marji' semua asma, satu ya, zat ya. Jadi zat wahid, sifat banyak. Tadi zat muqaddam, sifat muakhir. Dan zat matbu', sifat tabi'. Satu kita bicara Allah wujud dulu, wujud apa? Wujud zat. Pasal apa? Dia matbu', dah sabit wujud zat, barulah bicara subut sifat. Baru bicara qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wa adaniyah. Ini apa? Sifat salbi. Sabit dah wujud, maksudnya sabit wujud zat, baru sembang dia, sembang sifat. Maksudnya apa? Zat muqaddam, sifat muakhir. Zat wahid, sifat kasir. Zat matbu', sifat tabi'. Sifat akan ikut. Bila Allah sabit, dia ilah, mesti istighna'an kulli ma siwahu, mutimlah muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Itu definisi dia. Lepas tu, bila zat yang macam ni, dia matbu', tabi' dia apa? Yang akan mengikuti, dia tak faham Tuhan yang sebut Allah ni ilah, dia Tuhan, tak hajat pada satu. Tentulah dia wujud. Itu zat dia. Tentulah sebut sifat apa? Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wa adaniyah. Atas bicara sifat tu zat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Atas sujud penamaan maknawiyahnya, qadirah, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi sifat tabi', zat matbu'. Itu imam makmum. Sebenarnya imam tu pun daripada makmum. Sabit dia duduk depan aja, satu dia imam, orang lain yang duduk depan, dia lah jadi imam. Tapi sebenarnya imam dan makmum tu realiti sama aja. Cuma siapa muqaddam, siapa muakhir. Imam wahid, makmum kasir. Imam matbu' satu, tabi' ramai. Tak faham itu, senangnya tak? Dan zat dia wujudul wujudi. Zat ni memang sabit, memang realiti ada. Wasfi dia adalah ma'hudul zihni, dia dipaham dengan akal aja. Dia ma'hudul zihni, dia hanya dipaham dengan akal. Akal yang memahamkan ni sifat, ini zat dengan akal. Satu pembincangan macam ni, pembincangan kaifiat berfikir, kaedah ta'akul, mana zat, mana sifat, mesti ada pembincangan di situ. Siapa yang nak memberikan? Dia ma'hudul zihni, maksudnya dia benda yang maklum. Ma'hud tu maklum fi zihin, maklum pada akal kita yang waras ni akan memang boleh dapat memberi pengenalan, satu pehcan, boleh mengenal pasti zat apa, sifat apa, memang boleh faham zat apa, sifat apa. Jadi zat ni yang memang wujudul wujudi, sifat ni dia benda yang ma'hudul zihni, benda yang maklum pada akal. Akal memang boleh menerima pembincangan antara zat dan sifat. Yang tu pandang kot kan. Ada saya sebut banyak lagi, ada yang lagi tinggi dunia level tu. Lagi besar kita belajar. Lagi ada benda perbahasannya, khasnya nak memahamkan macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala kan. Itu yang pembincangan antara besar pun dalam bab tauhid, antaranya bab zat sifat. Pasal zat sifat ni yang memahamkan dan kaifiat kita macam mana nak boleh idrak Allah Ta'ala melalui kita makhluk. Kita sembahyang Allahu Akbar, macam mana nak dapat idrak Allahu Akbar? Bukan kita fikir Allah Ta'ala macam mana.
orang Ta'ala hebatnya dia. Kau fikir tu. Keedah dia macam mana? Kenalilah sifat yang ada kat kita. Aku ni dhaif ya Allah, aku makhluk engkau, kau yang cipta aku. Allahu Akbar. Siap. Tu keedah tauhid. Bukan keedah tauhid Allahu terlalu hebat engkau, kau terlalu besar. Fikir dia mampus kita. Silsilah jadi kufur. Pasal kau mana boleh fikir zat? Apa tasawur ma tasawwara bi balik Allah Taala bi khilafi zalik, laisa kamitsli syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Takkan boleh keupayaan kita untuk mencapai hakikat zat dia. Untuk nak boleh tak boleh capai zat, macam mana? Ambil wasfi dia. Antara kaedah wasfi dia macam mana? Tengok kat kita ni. Kita ni jalan untuk kenal wasfi dia yang akbar tu. Macam mana kita? Kita asghar. Sifat wasfi dia yang dia wujud, macam mana nak dapat faham wujud dia? Melainkan kenal kita. Kita ma'dum, Allah yang wujud yang kita. Baru faham kita siapa. Baru kita boleh faham dia. Ya Allah, anta khalaqtani. Dia yang sawwarakum. Subhanallazi sakhara lana. Bukan. Sajada wajhiya lillazi sawwarahu wa khalaqahu. Subhanallazi sajada wajhiya lillazi wa sawwarahu. Allah yang telah tasawwurkan zat aku ni. Allah yang dia musawwir, aku yang musawwar. Aku adalah hasil daripada natijah daripada apa Allah Taala buat aku. Allah buat aku, inilah aku ni. Aku ni dia yang sawwarahu wa khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dia yang membuka penglihatan kita, pendengaran kita. Boleh kita dapat idrak dengar, boleh idrak lihat. Siapa? Allah yang aku lihat, Allah yang aku dengar. Baru boleh faham ketuhanan. Bukan faham Allah dengar. Kita tak diajar faham Allah dengar tu. Nak dapatkan faham dengar salah macam mana? Mana boleh? Allah melihat, Allah melihat macam mana? Dia melihat mana boleh kita faham dia melihat? Bagi faham aku ni buta ni, dia yang bagi lihat aku. Dia yang syaqqa samahu wa basarahu. Dia yang syaqqa basarahu. Faham kita, dia yang syaqqa basari. Pasal faham sajada wajhi kan. Zat aku ni sujud ke dia, yang zat aku ada basar, ada sama. Allah yang syaqqa sam'ahu wa basarahu. Sikit kefiat tu pun mungkin awal-awal mengaji berserabut balik pula dengan tu level 2, 3, 4 untuk jalan faham macam mana nak tahsin dengan ibadat kita supaya boleh ada penghayatan di situ, baru boleh menepati kata Rasulullah wa amar ruku' kata Rasulullah fa'azzim fihi rabb. Adapun rukuk ni ta'zim ke Allah Taala. Macam mana nak ta'zim Allah Taala? Yang kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nak kata azim Allah Taala ni, maha suci dia, yang dia azim macam mana? Rasakan saghir kita ni, zadil kita ni, hakir kita ni. Itu ta'zim dia. Nak ta'zim hakiki dia, nak idrak ta'zim dia, azim dia, hebat dia. Kita jumpa nanti bab kudrat dia pun bila tanahi, tak ada berkesudahan, infinity. Infinity, tak boleh apa, wairu hasin, wairu mahsur, wairu mahdud. Macam mana dia tak boleh nak disepadan, tak boleh nak diceritakan. Satu, bukan kefiat kita mengenal Allah Ta'ala dengan kita menceritakan Allah Ta'ala macam mana. Tapi untuk macam mana jalan nak kenal dia? Kenali diri kita, kita opposite pada Allah Ta'ala. Ma'dum he, apka mawjud he. Aku tak ada ni, kau ada ya Allah. Ni aku ni, aku ni kau yang ada kan aku. Kau yang ciptakan aku, kau yang taswirkan aku, kau yang bagi penglihatan aku, pendengaran aku. Buat pula semua tu bihaulihi wa quwwati, dengan daya upaya Allah Ta'ala punya, bukan aku punya. Aku apa? La haula wala quwwata abra'u min hauli wa quwwati. Aku lepaskan diri daripada daya upaya aku. Aku boleh rukuk ni pun kau yang beri daya aku. Tu ya fa'azim fihi rabb. Ta'zimkan dalam masa rukuk tu Allah Ta'ala. Itu kefiat kita nak khusyuk solat tu. Jadi dia mesti balik tauhid. Balik tauhid pada ilmu tauhid. Antara balik ilmu tauhid, balik pada bicara zat sifat. Kita ni wasfi pada Allah Ta'ala.
Tambahlah kita ni apa yang ada pada kita tiada lain melainkan sabit dengan apa ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala. Itu level lain lah. Orang kita akan istilahnya apa? Allah Ta'ala sebut aqimis salata li zikri, dirikan sembahyang untuk mengingati aku. Macam mana nak ingat Allah Ta'ala? Kita boleh idrak dia, faham dia siapa. Dengan kita faham kita ni natijah daripada semua af'al dia, dan dia lah mazhar segala wasfi dia untuk menzahirkan dia, bukan menzahirkan kita. Tu level 5, level 6. Benda level 5, level 6 ni banyak benda ni belajar. Tentu kita baru belajar terhegih-hegih, baru nak faham istilah satu ilmu alat ni atau kitab para ulama. Dia ada usul yang kita kena mengaji. Kita belajar kaedah-kaedah nahwu, saraf, zat, sifat, bahas jenis apa. Dia furuk yang terdapat tidak, dengan itu boleh mencapaikan pada usul. Itu yang kena mengaji semua. Tengok semua kena. Pula tu kena boleh hadam. Saya ngaji bukan itu, tu sebut kata barulah boleh bergomoi katanya. Baru kita boleh sedar kita siapa. Pula tu istilahnya boleh naik, boleh turun. Macam mana boleh naik turun? Ada ketika kita lalai. Dan Allah Ta'ala bagi keadaan kita naik turun, lalai ingat ni, dia memang itu. Datang perasaan kasih ni pasal berpisah. Sentiasa duduk sebelah, dia tak datang kasih. Kasih dan rindu ni datang bila berpisah, baru rindu dan kasih. Abang tak faham? Tu level 6 dan 7. Kalau sentiasa duduk sebelah aja, bini comel macam mana pun tak teringin. Sebulan tak jumpa macam mana? Satu orang Ta'ala bagi kita lupa. Dia bagi kita lalai supaya kita ingat dia. Kalau duduk sentiasa ingat aja, orang yang memang terlalu asyik macam Nabi Rasul Imam macam tu lah. Itu orang dah level 9-10. Kita memang tak dapat dah duduk tu. Lupa kita ni pasal apa? Pasal dia nak bagi kita makin seronok dengan dia. Pasal kita lupa kat dia, ingat dia. Kita lalai pada dia, ingat dia. Kadang kita istilahnya terasa ke makhluk. Boleh jatuh cinta ke makhluk, jatuh hati ke makhluk. Rasa seronok pangkat, seronok kemuliaan. Rupanya mulia, walillahil izzatu. Hak Allah je mulia ni. Kita rasa kita mulia. Kita rasa orang mulia dengan kita. Sedangkan kemuliaan Allah Ta'ala sebenarnya bukan kemuliaan kita. Allah bagikan kemuliaan dia kat kita. Dengan tu orang nampak kita mulia. Bukan kita mulia, Allah yang mulia. Itu level 8. Itu level 6, 7 8, 7, 8 sorry. 9, 10 itu kamilnya lah. Tapi yang kita kena bagi dapat tahapnya tu. Mana boleh dapat tu? Belajar di mana tu? Belajar tu dia punya disiplin dia tak ni, zat sifat. Belajar dia disiplin zat sifat. Kitab pun kitab lain lah. Kau nak disebut kitab, kau tak kitab pun macam mana belajar nak bagi hasil nak dapat tu. Special Ramadan Banggul Batu. Untuk saya memang Ramadan tempat latih macam tu. Siang lapar pun dia tak buat apa. Nafsu memang suka lepak tidur ya. Tak dapat apa pun. Selama ni saya pun bila letih, memang letih apa tu hal kan. Saya nak sebut macam mana, memang ada letih dah pasal aktiviti buat banyak kerja. Ada bulan puasa bukan ada buat kerja apa pun. Tambah bunyi-bunyi kata nak PKP lah, PKPD lagi sekali lah, PKPB lah. Macam mana? Pakat tidur lah kita. Bulan puasa dah lah tak ada aktiviti. Lapar pula tu. Tu apa tidur? Sepatutnya bukan masa untuk tidur. Tapi nafsu suka tidur. Belajar lawan nafsu. Belajar kenal nafsu. Belajar buruknya nafsu. Belajar amarahnya nafsu. Belajar lawamahnya nafsu. Belajar mulhimahnya nafsu. Supaya jadi mutmainnahnya nafsu. Medan ni mana? Ramadan. Masa macam ni nak suruh puasa bukan wajib. Payah. Bulan puasa siapa yang tak boleh, yang tak puasa nak mampus. Tak puasa. Puasa ada itu. Nak tak nak, suka tak suka mesti puasa. Siang puasa, balun. Jangan kata orang biasa, saya pun kena puasa. Bukan boleh cakap je. Itu macam mana nak latih dalam keadaan puasa tu. Nak boleh kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi dia, as-saumu li, kata Allah Ta'ala, puasa ni untuk aku. Betul-betul ke kita puasa untuk dia? Wa ana ajzi bihi, ada riwayat sebut wa ana ujza bihi, akulah balasan daripada puasa tu. Kita kalau tak faham prinsip tu,
tak pernah dikursuskan, tak pernah diajar macam tu, kita tak faham macam mana nak dapat Allah lah balasan kita dengan sebab syurga ni. Tak faham kita macam mana Allah faham kita. Kita tahu pahala apa? Silap lapar dahaga je. Pasal kita hanya puasa perut, puasa daripada makan, minum dan benda yang membatal puasa, muntah apa bersama isteri apa, itu je kita jaga. Tapi batin kita tak ada hubungan pun dengan Allah Ta'ala. Rupanya puasa kita lapar dahaga. Kita tak upgrade dia jadi puasa khawas, puasa khas kan. Kita puasa awam, puasa lapar dahaga. Takkan selamanya nak puasa lapar dahaga buat apa? Tak hasil maksud. Takkan selamanya sembahyang lalai, tak hasil sembahyang. Jadi macam mana nak upgrade Ramadan? Itu dia punya masa dia. Tu siapa dapat tak dapat di atas ilmu yang dia belajar, latihan yang dia dapat. Lepas tu sejauh mana dia boleh latih tubi tu dia laksanakan pada diri dia. Siapa yang dapat ilmu, buat latih tubi, faham betul-betul perjalanan sepatutnya macam mana nak ke ilahi, situ dia akan dapat. Kalau gagal, habis Ramadan masuk Syawal, gagal, tak dapat. Maksudnya apa? Dia tak manfaatkan Ramadan yang peluang besar, nisbah ganjaran pahala satu hal. Kita sebenarnya puasa tu, ayat pahala tu ayat gula-gula je untuk supaya kita rebut. Dan kita kena faham gula-gula tu, tapi kita tak rebut pun gula-gula tu. Itu kadar tak rebut. Ramadan satu sunat macam fardu pun tak rebut. Baca Quran nak baca banyak-banyak pun tak rebut. Yang kita duduk lalai lagi, banyak lalai lagi. Kalau kita rebut betul-betul, memang boleh dapat. Tu pun sebenarnya matlamat dia bukan dapat gula-gula tu, bukan dapat Lailatul Qadar tu. Quran sebut Lailatul Qadar ni dia khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa lebih baik tu? Isyarat dalam hadis, as-saumu li, puasa untuk aku. Mana yang untuk Allah Ta'ala tu mana? Memang kita puasa dah memang untuk Allah Ta'ala ke puasa pasal seronok nafsu kan? Kalau puasa berbuka, memang ada isyarat Rasulullah, bisaim farhatani, orang puasa dapat dua keseronokan. Farhatun inda fitrih, berpuasa dapat seronok ketika berbuka. Kita faham seronok berbuka tu seronok makan, bukan seronok makan tu. Dia seronok kenal kita ni ialah makhluk. Allah jadikan aku makhluk. Aku lain daripada Allah Ta'ala. Aku makhluk Allah, aku bukan Allah. Tu farhah dia. Seronok siapa? Ni Allah Ta'ala bagi kita zahirkan kemakhlukan kita dengan kita berhajat pada makan minum, kena makan dan minum. Puasa Allah Ta'ala nak zahirkan uluhiyah dia kat kita. Allah tak makan tak minum, dia nak bagi kita apa? Dia nak zahirkan sifat ketuhanan dia tu melalui kita yang kita tak makan tak minum. Macam mana? Tu kata tu level 7-8 tu. 8 tu. Dia bicara dia macam mana? Zat sifat. Silap situ kubur, silap situ syirik. Macam mana nak dapat tauhid? Suatu pelajaran tu. Kena belajar khas baru jumpa. Duduk madrasah dia baru jumpa. Tak duduk madrasah dia tak jumpa tu. Mula-mula ni apa? Engkau hafal lah elok-elok. Zat maqama binafsi, zat marji' asma' wa sifat. Sifat maqama bizat, maqama bizat. Sifat dia kamalatu zat. Itu sifat. Bahasa lain maqama bil ghair. Ghair tu ialah zat kan. Dan dia wahid, kasir, dia tabi'. Ini matbu', ni tabi'. Dia muqaddam, muakhar. Dia ma'hudul zihni, dia mawjudul wujudi. Dia ma'hudul zihni. Ada istilah apa lagi? Dia daimaz zahir. Ini ahyanan zahir wa ahyanan ghaib. Zahir wa ahyanan wa ghaibu ahyanan. Panjang cerita tu. Sekali lalu situ harapnya boleh faham. Yang kata sifat zat Allah Ta'ala, sifat dan zat lain dari segi ta'rif.
sifat zat, maksudnya sifat ma'ani, dan Allah Ta'ala bila ma'ani sabit di zat, maka satu nama je, qadir, maksudnya zat muttasif bil qudrat. Dua tu, zat dan qudrat combine dengan satu je, qadir. Apa faham tu? Dia laisat bi ghair, dia bukan ghair. Qadir tu zat bersifat qudrat, itulah qadir huwallah. Itu yang huwallahu allazi la ilaha illahu. Siapa huwa ni? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Muntakabbir, Al-Azizul Jabbar, Al-Muntakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul. Yang panjang tu lagi bercampur semua sunnah dengan ayat Quran tu. Okey. Baik, panjang umur situlah. Panjang umur. Situ si telan, ada kelapangan lain, masa lain, kesempatan lain, jumpa situ, sambung pelajaran dia kat situ. Ni pun belajar matan macam ni ya. Matan pun tak apa nak hadam. Macam mana nak jumpa syarah, macam mana nak jumpa syarah hasyiah, macam mana nak jumpa taqyid dia, macam mana nak faham lah tu, lagi halus. Yang ni pun dia hebih nak faham kan? Yang ni pun terkebil-kebil nak telan. Tambah tak boleh telan langsung, tambah macam tikus tengok besi, apa nak sebut, hitam putih pun tak kena, macam tu buat bahasa mudah kan. Macam mana nak, saya nak sebut kata ni level pertama lah bagi faham zat, sifat, beza, tak mana hasabi ta'rif, hasabi haqiqah, bagi hadam itu. Masalah kena tanya kalau tak faham. Situ tu. Satu sambung nanti faqudratun, situ dululah. Yang baca satu pun padan tu kan. Kalau faham best tu. Saya dulu belajar pun mula-mula level pertama kan, bila dapat pula pendedahan kedua, bestnya. Tak sabar nak tunggu pendedahan ketiga tu. Macam mana nak faham yang ketiga tu. Dan memang matlamat kita belajar pun dalam seluruh belajar tauhid ni, benda besar dia belajar zat sifat. Khasnya tersebut ni semua makhluk Allah Ta'ala kan, dia natijah daripada af'al perbuatan Allah Ta'ala. Khaliq satu, makhluk banyak. Ini makhluk sifat, Allah zat. Apa? Makhluk ni wasfi bagi Allah Ta'ala. Apa yang ada pada makhluk, dia menzahirkan wasfi Allah Ta'ala. Faham Allah Ta'ala qahhar, dia huwal qahiru fawqa ibadi, dia jabbar, dia muntaqim. Semua yang ada pada makhluk ni dia mazhar wasfi Allah Ta'ala. Pasal zat wahid, sifat kasir, khaliq wahid, makhluk kasir. Semua makhluk yang kasir ni dia menunjukkan wasfi Allah Ta'ala. Cuba bagi faham wasfi makhluk, jirim, jisim, murakkab, dia ada haisiyah, ada makaniyah, ada aina, ada kaifa. Allah Ta'ala subhanallah, bukan wasfi macam tu nak nisbah pada Allah Ta'ala. Tak nisbah aina, aina, kaifa, infa'ala, infial, sifat-sifat arat makhluk ni takkan ada pada Allah Ta'ala. Tu kena ngaji ilmu makulat tu untuk bagi faham ni sifat makhluk. Yang tu tak nisbah pada Allah Ta'ala. Yang mana sifat makhluknya, faham qahariyahnya, itu Allah Ta'ala qahhar kan. Dia jabbariyahnya Allah Ta'ala ni, dia jabbar. Dia apa sifat dia? Rahmaniyah, sifat rahimiyah dia, sifat atafiyah, latifiyah. Apa sifat yang wasfi tu Allah Ta'ala tu, nak pergi faham yang mana Allah Ta'ala, yang makhluk apa mana. Jadi tujuan belajar tu nak faham wasfi. Apa wasfi makhluk, apa wasfi daripada makhluk tu, menunjukkan itu wasfi Allah Ta'ala. Nisbahkan wasfi tu pada Allah Ta'ala. Jangan letakkan wasfi makhluk ke Allah Ta'ala. Itu masalah. Yang tu ada pelajaran dia. Itu bila nak belajar tu? Nantilah. Nak belajar sekali, tukar kitab lain lagi sampai asal, baru tak lepas lagi level pertama pun. Baru nak cerita zat sifat, muqaddam muakhar je. Banyak tu kena belajar lagi. Orang nak cerita macam tu pun tak ada dah. Orang yang faham pun susah nak jumpa dah.
Tambah nak lalu kitab pergi jumpa tu. Nak pergi jumpa kitab, kan nak baca kitab pun susah nak faham. Kepahaman tu dia dengan kitab satu hal, tapi dengan kitab tak memada. Dia kena sina fasina, heart by heart, min qalbi syekh ila qalbil murid. Mesti murid betul, mesti murid betul. Kalau murid yang tak ada iradah dengan syekh, dengan guru, tak boleh dapat. Sebab dia tak ada intisal, tak ada ta'alluq. Atau belajar ta'alluq ni, tak ada ta'alluq tak dapat. Ada ta'alluq dapat. Maksudnya apa? Dia syarat. Kita kalau nak motor mesti ada ta'alluq dengan motor, baru kejar cari motor. Nak cari bini mesti ada ta'alluq dengan bini, baru cari bini tak. Kalau tak ada ta'alluq nak bini, orang nak bagi bini pun tak nak bini. Comel pun dia kata, mak dia kata ambil lah comel budak ni buat bini, mak suka buat menantu. Dia cakap tak nak. Pasal dia tak ada ta'alluq. Dia tak ada ta'alluq. Mak dia ada ta'alluq, bapa dia ada ta'alluq. Dia tak ada ta'alluq, dia tak dapat. Walaupun orang tawar kat dia tak nak, tak dapat. Ta'alluq tak ada. Makhluk tak ada iradah dengan Khalik, tak dapat. Walaupun buka pintu sebesar-besarnya, tapi dah tak ada ta'alluq, tak dapat mu'allaq ni, ta'alluqat ni. Itu istilahnya tu. Tu mengaji ni dia bukan mengaji ilmu je. Dia mengaji ni belajar untuk bagi faham apa yang sebenarnya matlamat. Dia punya visi kita nak kejar tu apa dia. Kaedah ilmu dia jadi ilmu je. Ilmu macam tu tak nafi', tak manfaat. Dia tak bawa kita pada taqwa, tak bawa kita pada Allah Ta'ala. Bahkan ilmu tu silap jadi ular yang patut orang. Kat kita sendiri tak manfaat. Kat diri kita tak boleh bawa kita, tak menjana diri kita tu untuk makin takwa. La'allakum tattaqun tu, harapkan takwa tu tak ada. Kenapa? Memang bukan maksud takwa. Antara salah dia, innamal a'malu binniyat tu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau betul belajar ta'alluq dia untuk Allah Rasul, betul-betul untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau lain mudah tu, hijratuhu lid dunya yusibuha bi maratun yang kihuha, dia hijratuhu ma ila ma hajara ilaih. Apa yang kau kejar tu yang kau dapat. Jadi tak boleh buat samping, tak boleh buat kesambilan belajar untuk mencapai misi dan visi ni. Mudah-mudahan ni mudah kita. Allah taufik kerana. Amin. Faqudratun bimungkinin, insyaAllah. Sama situ. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الله.